di tepi jalan. Tahu-tahu dekat situ adalah kubur Cina. Alright guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, jangan pelik, biasanya memang seram Isnin. So kenapa hari ni keluar pula hari Ahad? Okay, aku buat ada dua sebab. First, untuk digantikan dengan konten Delima hari Rabu itu, aku tak dapat nak post. Nombor dua adalah sebab ini special untuk Merdeka punya lah. Alright, so kita tak nak panjang-panjang cerita. Kita dengar cerita apa yang aku nak sampaikan tentang Merdeka ini. Korang kena tengok sampai habis. Itu of course, pasal jump scare. Korang kena ready lah macam biasa. Ada tak ada tu belakang cerita. Bila buat ada, orang komplain. Tiba-tiba kita buat tak ada pun orang komplain. So aku buatkan benda tu jadi tengah-tengah. Gitu. Contohnya macam tu lah cerita dia, faham Alright, so kita starting lah. Orang kata, sebelum start macam biasa, jangan lupa like and share, jangan lupa subscribe, and jangan lupa hit bell notification ni untuk kita dengar. Untuk korang undi, mungkin besok pun ada cerita seram juga. Hari Ahad ada, hari Senin ada. Wow, hari-hari cerita seram ni. So kita jangan buang masa, kita teruskan cerita tentang cerita seram Malam Merdeka. Roll it. Alright, sebelum kita mula cerita yang pertama, aku just nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63 tahun. Alright, so orang cakap tahun ni kita ni agak struggle sikit. Macam banyak ujian dilanda kan, dengan politik, dengan COVID-19. Tapi Alhamdulillah, kita masih lagi bersatu dan harmoni and dapat pun menyambut ke-63 kalinya merdeka di negara kita ini. Alright, so kita berterima kasihlah kepada semua pejuang-pejuang kita yang telah pun menghabiskan kudrat dan juga tenaga sampailah ke hari ini kita dapat merasakan nikmatnya kemerdekaan di negara kita sendiri. Alright, so cerita Malam Merdeka ini bermula dengan kisah antara si Fahmi dan juga si Lily. Fahmi dengan Lily ni merupakan sepasang kekasih. Biasalah, kalau dah malam-malam merdeka ni, sepasang kekasih ni buat apa? Yes, belum ke situ lagi. So, pada malam tersebut, Fahmi cakap dia nak jemput Lily dekat rumah dia lah, kat depan tu. So, Fahmi melalui jalan yang biasa untuk pergi ke rumah Lily. Okey, kalau dah pasangan kekasih ni, kalau nak berjumpa, biasanya dalam keadaan yang terlarang lah kan. Tersorok sana sini, tercover line itu ini. So, berjayalah Fahmi ni angkut si Lily ni untuk pergi tengok bunga api. Biasalah Amang Merdeka kan, couple-couple ni biasalah kan. So dia orang pun naik motor, apa semua sempoi maintain, tak ada hal, cantik punya pada awalnya. And dia orang sampai ke satu tempat perkumpulan time tu dekat area-area Putrajaya sana untuk dia orang cakap apa, sambutlah malam tu, Malam Merdeka sama-sama. So macam biasalah, lepas dah orang cakap apa and action. So macam biasalah, lepas dah sampai ke tempat perkumpulan tu, countdown lah 3, 2, 1 and 12 tengah malam, maka tepatlah kemerdekaan ke-59 tahun tersebut. So merdeka, bunga api pun naik sana sini apa semua. Diorang pun dah penat apa semua. Okay. Bunga api dah naik sana sini, diorang pun enjoy the night together. And pada pukul 2 pagi, Lily minta Fahmi hantar dia balik ke rumah. Macam tu. So, ceritanya bermula dekat sini, di mana ketika Fahmi cuba menghantar Lily balik ke rumah melalui jalan yang selalu Fahmi tu ikut, ada satu kejadian aneh yang telah pun berlaku. So, apa kejadian aneh dia? Alright. So, malam tu, lepas dia habis dia orang tengok bunga api, dia orang pun turun. Okey, rumah Lily ni, dia kena turun satu bukit tau. Aku tak cakap lah kat mana kan, tapi daripada tempat tu, dia orang boleh sampai ke Putrajaya. Faham-faham lah kat mana. So, dia orang kena turun satu bukit. Dekat lereng bukit tu, memang orang cakap sangat-sangat gelap and macam tak ada sangat-sangat kereta lah yang lalu. So, diorang pun lalu macam biasa apa semua. Tiba-tiba time tu, motor si Fahmi ni punya lampu macam ada tak ada tau. Dia macam macam tu. Bila dah macam tu, si Fahmi ni pun macam, apa salah aku punya motor ni? Pelik je kan. Biasa tak macam ni. So, dia pun bawa macam biasa. Dia bawa. Tiba-tiba, motor dia macam, orang cakap bila kau pulas throttle tu, rasa kosong tau. So, bila rasa kosong tu, kau rasa macam, apa hal pula ni kan? Tadi macam minyak ni penuh je. Apa sahaja jadi macam ni? So, bila putau, motor dia kehabisan petrol ketika tersebut. Okey, dia orang pun berhenti dekat satu tepi ni lah. Dekat satu macam, dia bukan hutan tau. Dia macam satu perkampungan yang tepi-tepi tu ada rumah, tapi dia orang parking kat situ untuk tengok petrol kat situ. So Fahmi pun berhenti lah kat situ. Fahmi macam
tak adalah fikir banyak pun, just nak check apa keadaan motor dia kan. So dia pun buka flashlight dia tengok dekat tangki motor dia. Dia tengok, minyak ada lagi. Salah aku putar-putar throttle tak ada bunyi. Dia kata macam tu tau. Lepas tu dia kata, Yang, minta tolong awak try call siapa-siapa. Mana tahu ada orang nak tolong kita. Tapi apa yang Fahmi pelik time tu, bila dia minta tolong si Lily untuk telefon kawan-kawan dia yang ada, Lily hanya berdiam diri and pandang je dia. Dia macam pandang yang sangat-sangat aneh tau. Dia macam pandang, kau tahu tak, bila makwa kau keluar dengan kau, tapi tiba-tiba minyak habis kat tengah jalan. Macam tu lah pandangan dia dekat Fahmi time tu. Lepas tu Fahmi dia macam, alamak, mengajuk lah pula. Tak apalah, you tak nak call, biar I call lah. Dia kata macam tu. So dia pun call kawan-kawan dia seorang. Semua tak berani nak pergi. Lepas tu ada yang kata tak sihat, ada macam-macam alasan lah senang cerita. Sampailah dia dapat call satu mamat ni yang bernama Hazwan. Kita panggil dia Wan lah. So bila Wan dapat location yang telah pun di-send oleh Fahmi, so Wan pun pergi untuk pergi tolong Fahmi lah. Biasalah friend-friend punya pasal kan. Sebab dia seorang saja yang willingly untuk pergi cuba tolong Fahmi ni lah. So dia pun ikut location yang Fahmi bagi. So dia pun ikut location. Ni Wan jalan tengok location apa semua. Apa yang memeranjatkan Wan time tu dekat location tu adalah di mana, faham tak? Dia macam satu jalan yang tegak, lepas tu dekat hujung tu gelap gila tau. Bila Wan tengok keadaan macam tu, seram, dia pun tak beranilah nak ke arah sana kan. So dia pun call Fahmi. Kata, Mi, kau biar betul Mi dengan Lily kat sini. Gelap-gelap macam ni, tepi-tepi ni hutan. Lepas tu Fahmi cakap, kau jangan risau, kau datang tepi-tepi ni ada rumah, kat sini tegang. Dia kata macam tu. So, Wan tu pun tak fikir panjang lah. So, dia pun bismillahirrahmanirrahim. Dia pun pegah motor dia pelan-pelan and dia melepasi kawasan gelap tersebut. So, bila dia jalan depan dia, yang dia pelik, kawasan tu tinggal 3 meter sahaja untuk sampai. Tapi dekat situ tak ada langsung rumah ataupun apa-apa tanda lah yang menunjukkan kat situ ada orang lah, senang cerita kan. So Wan ni call Fahmi sekali lagi. Kata, Mi, kau ni kat mana Mi? Location kau hantar aku ni betul ke tak? Aku cari-cari tak ada ni, tepi ni, kiri kanan hutan ni, gelap ni. Kau jangan buat aku seram weh. Lepas tu Fahmi cakap, aku nampak kau. Kau terus je. Fahmi cakap macam tu. So Wan ni pun mencari-cari lagi Fahmi. So dia pun terus perah motor dia. Lepas tu dia call Fahmi sekali lagi. Dia kata, Mi, kau kat mana Mi? Aku dah sampai kat location kau ni. So Fahmi dia macam, okey aku nampak kau, belah kiri. Lepas tu Fahmi lambai. Itu Wan pun toleh ke belah kiri. Apa yang memeranjatkan Wan time tu adalah di mana ketika itu motor Fahmi ada di tengah-tengah kawasan kubur Cina. Faham tak? Dia macam kubur Cina banyak-banyak. Lepas tu motor dia kat tengah-tengah. Lepas tu dia kata, Mi, kau buat apa sia kubur Cina tu? Dia kata macam tu tau. Dia dah tergagap lah kan. Lepas tu Fahmi cakap, kubur Cina botak kau tak nampak belakang ni rumah? Fahmi toleh, pam. Dia pun nampak satu kubur Cina yang sangat-sangat besar dekat belakang dia. Apa yang memeranjatkan Fahmi time tu, dia toleh ke kiri, Lily tidak ada bersama dengan dia. Wah, pisang, pening. Kan? Tadi datang berdua. Lepas tu tadi nampak rumah kat belakang ni. Berhenti tepi jalan. Tahu-tahu dekat situ adalah kubur Cina. Lepas tu Wan tu pun cakap, Mi, kau bawa motor, kau start, baca bismillah, jangan pandang belakang Mi. Tahu tak Fahmi cakap apa? Wan, aku rasa engkau yang kena datang dekat aku, jangan pandang belakang Wan. Wah, dah punah. Sebab apa ketika itu, Wan ternampak ada sosok wanita yang sedang berdiri di belakang Fahmi. Betul-betul di belakang Fahmi. Dan Fahmi menceritakan yang dia nampak satu sosok wanita yang berkebaya merah berada di belakang Wan ketika itu. So, kalau korang jadi dua orang, siapa yang nak gerak dulu? Pisang kan? So, Fahmi ambil keputusan untuk naik ke motornya and dia baca bismillah. And dia punya doa-doa lain kan. So dia pun bawa pelan-pelan pergi kat Wan. Lepas tu dia kata, Wan, jom kita balik. Lepas tu diorang pun balik. Diorang pun jalan. Diorang dah tak jadi apa lah. Diorang dah seram lah. Diorang ada 2 motor ni. Lepas tu dia tanya, Mi, tadi kau cakap kau dengan Lily, tapi mana dia? Mampus lah. Aku tak tahu ada gimana. Aku tak tahu ada lagi mana. Macam tu. So dia macam, dua-dua ni dah tak ada arah tau. So bila diorang nak turun bukit tu, dia kata, Mi, ni sekali lagi kalau kita jalan kubur Cina Mi, kita azan Mi. Dia kata macam tu. So Wan tu pun turun, tiba-tiba kedengaran bunyi handphone Fahmi berdering. Tring-tring, tring-tring, time tu. So dia pun angkat. Hello, siapa? Lepas tu kat situ terdengar suara Lily. B, I'm so sorry, tenang. I tertidur tadi. You datang rumah I Saudara-saudari sekalian, siapakah yang Fahmi angkat daripada rumah
pergi tengok bunga api. And lepas tu motor rosak dekat tepi jalan bersama. And siapakah perempuan yang dia bawa semalaman bersama dia? Lepas dia dapat call tu, dia menggigil teruk. Lepas tu Wan tanya dia, kenapa? Dia kata, Lily ada kat rumah Wan. Habis tadi aku dengan siapa Wan? Lepas tu Wan cakap, aku tak sedar hati lah. Jom kita balik. So diorang pun balik ke diorang punya apartment. Diorang duduk kat apartment. Lepas tu diorang menceritakan pengalaman masing-masing. Diorang nampak apa dekat kubur Cina apa semua. Nampak ada lagi satu kelibat kebaya merah masih lagi menunggu mereka dekat tepi motor tersebut. Macam tu. And bila diorang naik, diorang kata Fahmi tu memang demam seminggu. Lepas tu diceritakan Lily pengalaman tersebut. And Lily kata memang sumpah malam tu dia terlelap sebab dia tunggu si Fahmi ni bersiap lama sangat. And dia pun tak tahu siapa yang dibawa and siapa yang dia pergi bersama semalaman di sana. And ada orang kata juga perjalanan dia yang di mana dia pergi lalu kubur Cina tu adalah perjalanan yang biasa orang akan terkena ketika ada niat yang tak baik di hati mereka. Biasalah malam mereka niat kalau tak baik, apilah kat tempat yang tak baik. Macam tu lah cerita dia untuk cerita pertama Malam Merdeka. Aku harap korang enjoy. So macam tu lah untuk cerita yang pertama. Okay, kita move out ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni tentang 5 sekawan, which is yang cerita kat aku ni Abang Ijai. Yang di mana diorang ni 5 sekawan ni selalu akan macam bila malam, orang cakap apa, asyik-asyik aku terfikir malam raya. Bila malam merdeka je diorang akan berjalan bersama untuk, orang cakap apa, time tu lah diorang nak gathering, pergi lepak, pergi minum apa semua. So diorang kumpul sama-sama untuk diorang bergerak ke arah pesta tu lah, untuk diorang cabut bunga api apa semua kan. So benda ni berlaku pada tahun 2014, okey. Di mana ketika itu diorang ada 5 orang. Ada Abang Ijai, ada Abang Izal, abang apa lah time tu? Abe apa aku tak ingat lah, tapi ada 5 orang time tu. Dan cerita ni berkait tentang Abang Rizal dan juga Abang Ijai, okey. So bila berlima ni berkumpul, diorang dah lepak kedai makan sebelum ambang merdeka tu. Diorang dah lepak apa semua. Biasalah bila dah umur meningkat ni masing-masing dah busy, nak jumpa pun susah. So bila jumpa diorang punya rancak berborak tu memang lain macam lah. So bila dia orang tengok jam, dah nak pukul 12 dah, jom lah kita gerak. Diorang pun gerak bersama-sama untuk pergi tengok bunga api itulah. So diorang pun jalan. So diorang jalan apa semua. Abang Ijai cakap masa jalan tu diorang memang tak nampak apa-apa, orang cakap benda-benda pelik yang berlaku tau. So dia nampak semua benda macam okay, macam fine, was good apa semua. So diorang macam okay, tak apalah kita jalan macam biasa. So bila jalan macam biasa, diorang pun pergilah tengok bunga api tu. Okay, starting situ Abang Izal tadi tu aku cakap, abang kau jangan keliru tau. Dia ada Jai dengan Zal. Okey, aku panggil Ijai dengan Izal tau. So aku panggil Jai dengan Zal So apa yang pelikkan Abang Ijai time tu, dia macam dia kata time tu dia macam pelik. Kenapa si Zal ni tak banyak cakap ketika starting diorang sampai ke tempat merdeka tu and sampai diorang balik untuk pergi minum sekali lagi lah. So bila sampai kat kedai makan tu, dia nampak Izal tu macam termenung sendiri, tak banyak cakap apa semua tau. So Ijai ni pun tanya, Zal kau okey tak? Kau daripada tadi awal datang lepas tu dekat tempat merdeka tadi kau macam tak banyak cakap je, sampai sekarang kau ada masalah ke apa? Bagilah tahu, dia kata macam tu. So Izal cakap tak adalah, umur okey je. Lepas tu diorang pun macam biasa, diorang borak apa semua. Lepas tu macam tak ada apa jadi lah. So diorang pun dah sudah apa semua, dan tu dah nak pukul 3 pagi, diorang pun nak balik. So bila berangkat balik, diorang pun dah salam. Diorang pun geraklah sorang. So sebelum Izal ni pergi sorang and dia nak gerak, dia pun salam Ijai. Lepas tu dia pun bisik kat Ijai, Ijai, kalau aku ada salah dengan kau, aku minta maaf. Dia kata macam tu. Lepas tu Ijai cakap, kau kenapa doh? Tak ada cerita lah. Tak ada Zal, aku sebelum datang sini tadi, sampai kat tempat kita tengok bunga api tu, kan kau perasan tak ada accident kat tepi tu? Dia kata macam tu tau. Aku perasan. Lepas tu Ijai kata kenapa? Aku nampak diri aku tu kat situ. Aku nampak muka aku berdarah teruk. Memang dah tak rupa muka lah dekat situ. Ijal cakap macam tu tau. Lepas tu Abang Ijai ni macam, kau ni bukan lah kan. Jangan fikir macam tu lah, tak ada apa lah Jal. Mana ada accident tadi? Aku pun tak perasan. Kau pula boleh nampak. Dia kata macam tu tau. So Izal tu pun kata, tak ada lah, aku tak sedar hati sebenarnya apa semua kan, member kita ni apa semua. Kata tak ada apa lah Ijai. Dia kata tak ada apa Azal, kita macam biasa je, kau jangan fikir sangat lah, kau ni penat ni, itu yang kau fikir bukan-bukan. Abang Ijai cakap macam tu tau. So Izal cakap, okey tak apa lah, kita balik lah. So bila diorang balik tu, diorang pun balik sama-sama. Satu lorong tu diorang nampak si Izal tu dah pergi ke arah yang tempat lain. So Ijai pergi sini, Izal tu pun pergi sini. Sampailah besok paginya, Abang Ijai dapat satu call daripada isteri Abang Izal, di mana dia kata Abang Izal meninggal dunia malam tadi disebabkan kemalangan jalan raya. So dia nak jadikan cerita, ada satu malam tu selepas pemergian Abang Izal, beberapa minggu lepas tu, diorang kata
Abang Ijai ni ada satu kisah seram yang dia lalui yang berkenaan dengan Abang Izal ni lah. So Jai ni dia lalu dekat tempat di mana si Zal ni kena langgar. So dia pun balik rumah. Tu dia balik daripada kerja, dia kata macam tu. So dia balik daripada kerja, dia pun sampai rumah. Dia pun buka, time tu dah nak maghrib tau. So bila je dia buka pintu sliding door tu, anak dia terus jerit, "Uncle!" Macam tu. Uish. So Abang Ijai cakap, "Ish, aku pelik lah anak aku panggil aku uncle, kenapa?" Lepas tu sekejap lagi dia pun nampak anak dia berlari ke arah dia. Dia macam tu. Lepas tu dia pun peluk anak dia. Dia pun peluk anak dia. Dia kata, "Kenapa panggil abang uncle?" Dia kata macam tu. "Tak adalah, abang kan balik dengan uncle dekat luar." Itu Abang Ijai cakap, "Uish, time tu macam aku tak tahu nak cakap apa lah time tu cap." Dia kata macam tu kan. Aku memang berdarah-darah lah. Lepas tu dia tutup mata anak dia. Lepas tu dia pun bawa masuk anak dia kat dalam rumah lah. And dia pun tutup. And dia kata dia pergi basuh kaki, dia segi mandi, bersihkan diri apa semua. Lepas tu dia pun duduk dengan anak dia. Lepas tu dia tanya anak dia, Ina nampak apa tadi Ina?" Dia kata, "Tak adalah, apa-apa jahat." Dia kata macam tu. Abang Ijai cakap, "Kenapa?" Lepas tu Ina cakap, "Yelah, abang tinggalkan uncle dekat luar seorang-seorang." Lepas tu macam tu. Lepas tu dia dah macam, "Uncle mana? Abang balik seorang kan?" "Yelah tu Uncle Ijai kan ikut abang." Oh, time tu Abang Ijai tu dah berderau-darah. Dia kata, "Aku tak tahu nak cakap apa time tu cak. Aku memang terdiam." Tapi apa yang lagi menyeramkan si Abang Jai ni time tu, dia kata, anak dia tanya lagi. Dia tanya, "Baba, kenapa Uncle Rizal dekat luar tu dia bungkus-bungkus? Dia punya kepala ada ikat, badan dia kena ikat." Oh mak ai. Lagilah member tu, ya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu dia terus bawa masuk anak dia and dia baca ayat kursi apa semua. Sebab dia tahu orang yang mati memang takkan boleh kembali. Yang kembali adalah jemaah-jemaah, benda yang tak baik yang nak memesong kita kan. So Abang Ijai cakap, time tu aku buka sliding door aku tengok cap dekat tepi pokok mangga aku cap, memang ada satu benda yang tengah mengintai. Dia kata macam tu. Time tu memang dia nampak lah ada something yang berbungkus intai dia macam ni. Sempoi punya. Tapi dia kata memang dia tak nampak muka tu sebab benda tu memang macam hitam gila tau. Lepas tu time tu dia macam, "Aku ni tak redha pemergian Rizal time tu cap." Dia kata macam tu. "Aku macam terbawa-bawa emosi aku semua." So mungkin benda ni digunakan oleh si benda tu untuk dekat dengan dia. Sebab kalau jiwa dia kosong memang dia dah kena. So dia kata time tu, malam tu anak dia mengacau-ngacau tau. Dia kata uncle jahat, uncle datang. Dia jerit macam tu. Anaknya malam-malam buta lah. So si Ijai ni pun tak sedap hati time tu. So dia panggil ada seorang macam ustaz daripada Darul Syifa untuk pergi ubat dia punya rumah and pagar rumah dia mana yang patut. Lepas tu ustaz tu cakap memang ada benda ikut. Kalau dia dah pergi tu tolong redakan, and kalau boleh buatlah majlis ke tahlil ke supaya benda tu, orang cakap apa, arwah tu tenang di sana and benda ni dijauhkanlah daripada bini dan juga anak dia. Lepas tu last sekali apa yang paling seram, dia kata, "Baba, uncle selalu kat luar rumah. Tapi kenapa kita tak bagi dia masuk?" Anak dia pun bakar darah juga, suka tanya soalan-soalan macam tu. Tu baba dia cakap, "Kita doakan untuk uncle, okey? Jom kita baca Al-Fatihah." Dia kata macam tu. Itu je lah cara untuk si Ijai ni ingatkan kepada arwah si Rizal ni. Dia kata, "Aku tahu yang datang tu bukan dia cap, tapi benda-benda yang pelik-pelik lah sebab aku tak reda." So dia kata dah lama lepas tu dia reda dengan pemergian kawan baik dia sendiri apa semua. So Alhamdulillah lepas tu keadaan makin pulih and dia pun dah pindah daripada rumah tu. So macam tu lah cerita dia yang di mana dia bukan dikacau oleh si arwah lah, tapi mencakap yalah benda-benda macam ni kalau dia tahu kita ni tengah sedih, tengah kosong kan, so memang dia sukalah masuk. So tu adalah cerita yang kedua lah. So kita move up ke cerita yang ketiga. Korang dah ready ke belum? Ke nak bagi jump scare satu? Mana ada orang bagi jump scare, bagi tahu kan. So kita move up ke cerita yang ketiga. Okey, cerita yang ketiga ni dia tentang suami isteri. So nama bininya Nurin, si nama lakinya Adi. Bukan Tok Adi, bukan Tok Adi Tanah Kubur, nama dia Rosdi tapi orang panggil dia Adi. Okey, Nurun ni dia Nurun pula Nurin. Oi, siapa punya nama bini aku tukar suka. Nurin ni time tu dia tengah mengandung anak yang pertama diorang, anak sulung. Time tu diorang punya umur kandungan tu telah pun mencangkau 5 bulan. Selah bininya ni kan kalau dah mengandung tu macam-macam beragam, macam-macam request, macam-macam permintaan dia nak minta. So dia kata, "Abang, jom kita pergi tengok bunga api. Kita dah lama tak tengok bunga api kan." Lepas tu lakinya kata, "Tak payahlah, awak tu dengan pregnant lagi kan. Nak bawa awak ke sana ke sini kan apa-apa hal jadi susah."
Lepas tu bini dia macam, alah nak pergi juga sekali ni je. I tak tahu kenapa I mengidam nak tengok bunga api. Biasa orang mengidam nak makan mangga, nak makan apa kan. Tapi dia mengidam nak tengok bunga api. Okey lah, daripada dia mengidam nak makan bunga api kan. So si Adi ni pun turutilah kehendak bininya. So dia pun bawa bini dia pergi tengok bunga api. Itu dia pergi kat satu tempat yang agak tinggi. And ayalah time tu memang ramai orang kat situ dia kata. So dekat satu tempat tu macam lereng bukit, ada hutan-hutan sikit. So daripada atas tu diorang nampak lebih jelas lah orang cakap bunga api tersebut. So bila dah sampai kat atas tu, diorang pun tengok, dia enjoy the moment apa semua. So diorang pun baliklah lepas tu. So Adi cakap, macam mana? Puas? Lepas tu kata terima kasih. Bini dia cakap macam tu. Dan itu adalah perkataan terakhir yang keluar daripada mulut bini dia malam tersebut. So bila dia jadikan cerita, si Adi ni cerita, dia kata bila balik jap, dia kata sampai je rumah, sebelum aku buka pintu, aku dengar ada benda macam bergerak dekat dalam rumah aku. Dia macam ada perabot yang macam tu tau. Tapi dia kata dia macam sedapkan hati je lah. Mungkin ada binatang ke dalam tu terlanggar ke apa semua kan. Tapi yang memelikkan dia lagi time tu, bini dia macam tunduk je tak nak bercakap. And dia asyik pegang perut dia. Dia macam tunduk, pegang, dia usap. Dia pegang, dia pegang. Lepas tu Adi ni pun tanyalah, awak okey tak? Lepas tu dia angguk. Okey. So dia fikir mungkin bini dia penat lah kot. Biasalah pukul 12 tengah malam. Lepas tu sampai rumah mesti dalam 1-2 pagi kan. So dia pun masuk rumah. So bila dia masuk rumah, ini pun terus pergi bersihkan diri dia apa semua. So dia takutlah apa-apa benda jadi kan. Dia, bini pun mengandung. Tapi apa yang pelik time tu, bini dia terus naik ke katil and terus baring. Dia kata macam tu. Aku macam biasa cap, aku kalau balik rumah, aku tak mandi, dia lah orang paling memetik sekali. Tapi malam tu, dia orang first yang naik katil. Dia kata, tak ada basuh kaki, tak ada buat apa, terus naik atas tu. Lepas tu aku pun pelik lah, tapi aku tak ada tanya banyak. Mungkin dia penat sangat kot. Lepas tu Adi cakap, okey, aku pun betulkan diri aku semua. Dia pun dah settle diri dia pun nak masuk tidur. Sebelum dia nak masuk tidur tu, dia terdengar ada bunyi something yang pelik dekat luar bilik dia. So bila dia nak tutup pintu, dia dengar bunyi dia macam, siapa main guli dalam rumah aku ni? Lepas tu dia pun tinjau dekat pintu dia. Dia pun tinjau, bunyi tu hilang. Lepas tu dia tutup pintu tu balik. Lepas tu dia pun baring dekat sebelah bini dia tadi. So dengar lagi, tak, tak, tak. Oh, time tu dia macam, aduh, Allahuakbar, janganlah, lindungilah aku. Dia kata macam tu kan. Tu dia pun tanya bini dia lah, awak tak nak mandi ke? Ini dah pukul berapa kita balik ni? Pergilah mandi. Kan apa-apa hal nanti yang susah. Dia kata macam tu. Lepas tu bini dia jeling dia, apa hal? Si Adi ni pun malah nak layan bini dia, dia pun tidur lah. Dia pun mengiring belah sini. So time tu, malam tu dia kata, time dia tidur tu, dia rasa macam katil dia, macam ada orang shaking. Kau pernah tak share katil dengan orang, lepas tu orang tu macam menggigil? Kau boleh rasakan benda tu kan? So sekejap lagi dia rasa menggigil. Dia rasa menggigil. Lepas tu dia tengok bini dia kat sebelah, mata macam ni. Macam tu tau. Time tu, ush, Adi dah macam, apa hal bini aku ni kan? Lepas tu dia macam, yang awak okey tak? Kata, lepas tu sekejap lagi, dia macam dah menggigil tau. Lepas tu dia asyik-asyik pegang perut dia. Dia macam pegang perut dia. Ini contohlah, ini perut. So dia pegang perut dia macam ni tau. Macam tekan gila-gila. Lepas tu dia macam nak lepaskan tangan bini dia. Bini dia tak bagi. Lepas tu sekejap lagi bini dia pandang dia. Lepas tu bini dia tutup mata. Bini dia baring. Lepas tu senyap. Tu Adi dia macam, ish, ini mengigau teruk sangat ni. Lepas tu si Adi ni pun pergi on dia punya surah-surah lah. So bila surah-surah tu berkumandang, tiba-tiba bini dia macam tak cukup nafas tau. Macam macam tu. Ush, lagilah dia seram. Dia tutup dia punya surah-surah tu. Dia tutup. Dia kata, awak ni kenapa ni? Tutup. Bini dia cakap macam tu je. So Adi tu macam ni dah lain ni. Dah pelik ni. Dia kata kan, okey tak apa. Dia pun tidur. Lepas tu besok tu dia ada panggil satu ustaz tu untuk pergi tengok bini dia. So pagi-pagi dia dah keluar rumah, dia pergi jumpa ustaz tu, bawa balik ustaz yang dia panggil tu ke rumah. Apa yang memerajatkan dia time tu, dia buka pintu rumah apa semua, pintu rumah tu macam di lock daripada dalam tau. So dia pecah sampai terbuka pintu tu, dia nampak isteri dia atas katil macam ni, duduk macam ni. Lepas tu dia pegang dia punya perut macam ni. Lepas tu apa yang dia dengar, kau tahu tak? Dia kata macam ni, 4, 7, 8, makan. Dia dengar macam tu. Lagilah dia berderau-darah. Bila cakap pasal makan, apa yang dia terfikir adalah kalaulah benda tu pergi makan janin yang ada dalam perut dia, apa tak hasil, betul tak? So ustaz tu pun terus bertindak. Ustaz tu pun pergi dekat dia, pergi baca apa semua. Tu ustaz tu pun tanya dia, kau datang dari mana? Lepas tu benda tu pun jawab, Bukit. Macam tu. Lepas tu ustaz tanya, awak ada pergi Bukit ke semalam? Lepas tu dia kata, ada ustaz, saya pergi tengok bunga api.
Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu benda Bismillahirrahmanirrahim, ustaz tu pun bagi apa semua ayat-ayat, benda tu pun tak nak keluar tau, benda tu berdegil. Lepas tu dia boleh sound Adi ni. Benda tu lah dia cakap dengan Adi, kalau kau bawa sekali lagi ustaz ni, bini kau mati. Lepas tu dia baca macam tu. Lepas tu Adi ni macam dah ustaz jangan. Lepas tu ustaz kata jangan risau, jangan sabar. Tak ada kuasa yang lebih hebat berbanding kuasa pencipta kita sendiri. So dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia tanya kenapa kau nak dengan perempuan ni? Dia kata aku suka dia. Dia datang, dia bagi. Dia kata Nurin ni yang bagi jiwa raga dia untuk benarkan benda ni masuk. Rupa-rupanya pada malam tersebut ada something yang berlaku di antara mereka berdua. Ketika diorang tengok bunga api tu, ada seorang mamat ni, dia lalu dekat sebelah diorang and dia pergi bagi si Nurin satu gulung benda yang dia kata, kak, ni tester perfume. Dia kata macam tu. Tengah-tengah bukit orang bagi tester perfume. Gila ke apa? Rupanya ustaz tu kata, benda yang dia bagi tu bukan tester perfume, tapi minyak untuk buat perempuan ni gila dekat laki tersebut. And ini adalah first stage beliau, di mana dia akan ganggu psikologi perempuan ini. And dia kata ini first stage di mana engkau akan dibenci dahulu supaya engkau boleh lepaskan dia dan dia akan bersama laki tersebut. And dia kata dia tak cam laki tu siapa, tapi dia kata dia pernah lah nampak laki tu dekat tempat-tempat macam tu. And itu adalah kerja-kerja jahat daripada orang yang tak bertanggungjawab lah macam tu. Time tu ustaz tu pun fight lah dengan benda tu. Dia pun fight, baca apa semua, sampai dekat satu tahap ustaz tu dah bawa dia memang sakit gila aku rasa. Lepas tu Adi cakap dia berjaya keluarkan benda tu daripada badan isterinya, and badan isterinya memang terkulai layu. And apa yang menyedihkan time tu, dah ada nampak pendarahan di bawah, orang cakap apa, di celah-celah peha ni lah bini dia time tu, dekat dalam dia punya baju mengandung tu kan. Time tu ustaz kata bawa dia pergi hospital untuk check up. And apa yang menyedihkan time tu adalah anak dalam kandungan dia telah pun disahkan gugur time tu. And ustaz tu pun ada cakap kalau benda-benda yang tak biasa kita pegang orang bagi, kalau boleh jangan ambil. Dan satu lagi, tolong isikanlah dalam dada tu ilmu-ilmu yang patut supaya boleh jadikan pendinding untuk benda-benda ni susah nak masuk. Macam tu lah cerita yang ketiga. And alhamdulillah sekarang si Adi dan juga Nurin telah menimbang 2 cahaya mata. So orang cakap mungkin Allah uji diorang dengan kehilangan cahaya mata yang sulung, and dihadiahkan 2 cahaya mata yang baru yang comel-comel belaka ni. Alright. So itu sahaja untuk special edition of Merdeka. Merasa cerita yang mana yang best, 1 ke, 2 ke, 3 ke? Untuk yang nombor 3 ni aku nak sentuhkan yang mana-mana abang ada bini yang tengah sarap mengandung tu, diharapkan supaya janganlah bawa kat tempat yang mengepek-ngepek. Mungkin abang lebih tahulah, saya ni bocah je bang. Saya macam dengar daripada pengalaman orang, so saya share je lah. So akhir kata daripada aku, satu je lah aku nak cakap, setiap yang berkuasa tu datang daripada Maha yang berkuasa. Alright, so jangan sekali-kali kita membenarkan benda-benda yang tak betul ni, memanipulasikan kita punya pandangan, mata dan juga iman kita. Alright, so kita jaga diri kita baik-baik. Sekali lagi selamat Hari Merdeka yang ke-63. Kita jaga, kita patuhi semua yang ada. Kita jumpa besok. Alright, I see you when I see you. Bye.